سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 12 September 2021, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20, sambungan perbincangan kita bermula ayat 57. 57 kita ambil sampai 59 saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kepada kita kefahaman yang baik, dapat memahami isi kandungan ayat-ayatnya yang diturunkan sebagai hidayah, panduan dalam hidup kita beragama di atas dunia dan menjadi pemandu kita menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini kesinambungan daripada ayat yang lepas. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kepada kita sifat Ahlul Kitab yang ikhlas beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kitab yang mereka terima, mereka beriman. Dia dapat Taurat, dia beriman dengan Taurat. Mari jumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan Al-Quran. Kita kata itulah nikmat. Dua kitab, dan Allah Ta'ala anugerahkan mereka marratain ajrain, dua ganjaran, kerana dia beriman dengan dua kitab yang berturutan. Kemudian akhir perbincangan kita yang lepas, ayat 56, Allah SWT cerita kepada kita tentang kuasa hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau suka, orang itu dapat hidayah, ataupun kepada orang yang kita sayang, tetapi yang memberi hidayah iaitulah Allah Azza wa Jalla. Para pelajar, seperti yang telah kita maklumi, hidayah itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil
menambahkan keimanan, kefahaman, kita juga bergantung dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Berkuasa. Dialah yang mampu untuk memberi hidayah, taufik kepada kita, keluarga dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Perbanyakkanlah angkat permohonan, sentiasa bergantung kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selamat. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada pembatalan hujah
Azza wa Jalla. Artinya kita hanya boleh memberi bimbingan, hujah yang mantap, namun kita tidak mampu untuk membuka hati manusia. Kunci dia duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Mana kita dah tafnid, kita dah condemn hujah-hujah berdasarkan hujah dengan buah orang kafir. Ayat yang kita baca ini, orang kafir Quraisy membawa satu hujah lain pula, syubhatun ukhra muta'alliqatun bi ahwalid dunia. Dia bawa hujah yang berkait dengan dunia. Maknanya masalah ekonomi, masalah politik semasa tak stabil kalau kita ikut Muhammad. Dia punya hujah. Dia rasa dia bijak lah. Tengok dia kata, qalu innattabi'il huda ma'aka. Innattabi'il huda, sekiranya kami menyertaimu, ikutmu dengan petunjuk. Al-huda di sini para pelajar tanda al-huda bermakna huwal Islam. Huda, petunjuk itu iaitulah Islam. Maknanya kalau kami ikut petunjuk yang kamu sangka itu, Muhammad, kita akan dihalau keluar dari bumi ini. Waqila, ada pendapat yang mengatakan qad alimna anna alladhi taqulu haqqun. Kami tahu Muhammad, apa yang kamu kata itu betul. Sebagaimana peristiwa Abu Talib tadi. Dalam hadis yang banyak yang meriwayatkan cerita Abu Talib itu, di antaranya dia kata, aku tahu Muhammad, aku tahu membawa itu betul, tapi aku bimbang nanti ditakhir, diaibkan oleh buah-buah Quraisy kerana aku merupakan seorang yang tidak ada pendirian, boleh berubah ikut Muhammad, tak ikut tok nenek kita yang telah pun berpegang mati di atas agama itu. Maka dia kata, apa hujah dia je? Nutakhattaf min ardina, kita akan ditangkap, diperangi oleh musuh-musuh Islam. Baik para pelajar sekalian, ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam kepala siapa? Kepala Quraisy. Kita ni kadang-kadang, ini yang dikatakan takut dengan bayang-bayang. Takut dengan bayang-bayang. Apa dia bayang? Quraisy ni penguasa besar di dunia, di Mekah pada masa tu. Dia penguasa. Siapa yang nak keluarkan dia? Siapa yang nak bermusuh dengan awak? Negara-negara lain, Rom jauh, Parsi pun jauh, negara di sebelah sana, di sebelah Yaman, mana musuh-musuh dia bukan sekitar Mekah. Yang memusuhi Mekah ini umum. Tiba-tiba kamu buat metos, buat dongeng kata kita akan dikeluar daripada bumi kita. Siapa nak keluarkan awak? Ini kita kata hujah yang dibawa tidak mantap. Dia yang berkuasa, dia kata kita bermasalah. Ia nak mengeluarkan Nabi SAW daripada Mekah ni. Tapi bila kamu kata, bila kamu buat hujah, kalau aku ikut Muhammad, kami kena dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan siapa? Allahu Akbar. Ini dia panggil kecelaruan. Yang memang celaru. Sebab apa celaru? Sebab dia pun tak tahu apa yang dia kata. Subhanallah. Baik, tengok, kita masih lagi dalam ayat 57. Bila mereka buat hujah macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala jawab balik dengan 3 jawapan terhadap kecelaruan minda yang dikemukakan oleh Quraisy.
sebagai tanah suci yang aman. Awalam naj'al, tengok dalam tafsir kata, awalam naj'al, bukankah kami dah jadikan li ahli Makkah baladan. Mekah itu satu negeri, tanah haram. Allah Ta'ala haramkan ke atas manusia mencabul kehormatannya. Mana tak boleh berperang dalam itu, tak boleh tangkap hayawan dia, tak boleh cabut pokok-pokok dia dengan sewenang-wenangnya. Dan kami jadikan dia negeri yang aman. Negeri yang aman. Ulama tafsir kata apa? Yakni, kata qala Ibn Katsir, Allah Ta'ala jawab kepada hujah mereka ini, yakni hadzal ladzi i'tadharu bihi kadzibun wa batil. Hujah yang kamu guna itu hujah yang batil, hujah yang tak betul. Kerana Allah bagi tahu, aku dah jadikan Makkah haraman aminan, tanah haram yang aman, baladun amin. Allah Ta'ala namakan Makkah 10 nama, baladan aminan. Dalam buku Mekah ni yang saya usahakan, tulisan ini, tengok nama-nama Mekah yang disebut dalam Al-Quran. Muka surat 6, kalau tu ada kita ni. Yang pertama Makkah, yang kedua Bakkah. Nama Mekah, nama Bakkah artinya Mekah di bumi. Bakkah ni yang tak boleh orang nak kacau dia. Dia akan hancurkan siapa-siapa yang nak kacau, sebagaimana Allah hancurkan Abrahah. Yang ketiga, nama dia Ummul Qura, ibu bagi segala negeri, sebab dia ni pusat Al-Balad. Dan nama dia lagi Al-Baladul Amin, wa hadzal baladil amin. Dalam ayat kita ni haraman aminan. Alhamdulillah, tuan-tuan baca dalam ni ada 10 nama tentang nama Mekah. Jadi hujahmu tidak mantap, Quraisy. Yang pertama, Mekah tu baladan aminan, haraman aminan, harama muazzam munzu wudi'a. Maknanya orang membesarkan Mekah daripada awal lagi. Fakaifa yakunu hadzal haramu aminan fi hali kufri musyrikin. Waktu kamu syirik, waktu kamu kafir, kamu penuhkan Kaabah dengan tongko-tongko berhala, Allah Ta'ala bagi keamanan kepada kamu. Wala yakunu aminan, setelah kamu beriman, ikut arahan Allah, kamu tidak aman. Ini ajaib nama dia. Ini mantap dia punya hujah balas Allah SWT kepada kefahaman karut ataupun salah yang dibuat oleh buah-buah Quraisy. Mana boleh. Allahu Akbar. Itu kata siapa? Ibnu Katsir dalam tafsir dia, Quran. Yang mana waktu mukafir buat aman, takkanlah setelah kamu beriman tidak aman. Lagi aman, Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu. Bukan sahaja aman. Tengok nikmat yang kedua yang kamu terima, ibu Mekah. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Satu, negeri aman. Yang kedua, yang dibawa kepadanya hasil mahsul tanaman dari segala jenis. Macam-macam jenis tanaman ada, buah-buahan sampai di Mekah.
anugerah sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Allah kata rezeki aku bagi kepada kamu. Tuan-tuan yang pergi Mekah, kita nampak Mekah bumi kering. Zaman kita sekarang tak apa nak kering dah. Arafah pun hijau Arafah. Tengok dalam TV waktu live musim haji, kita nampak dah hijau. Itu tanda-tanda kiamat. Bumi Mekah ni kembali murujan, kembali menghijau. Tak apalah, kiamat bila-bila pun dia akan datang. Kita nak atau tak nak pun dia mari. Macam kita tak mau mati juga. Tak mau mati, mati mari. Yang penting bagi kita buat persiapan untuk mati, buat persiapan untuk kiamat. Ana zaman kita ni ada benda-benda, makanan-makanan yang kita tak makan di kampung kita ni, di Kuala Kerai ni. Tapi saya pergi jumpa di Mekah. Rezeki sajalah, kebetulannya datuk dan nenek sebelah ibu saya ni, kalau orang belajar di Mekah zaman-zaman tahun 60-an sampai ke 70-an, dia kenal seorang syekh, nama dia Syekh Muhammad Daud Kelantan. Bukan Muhammad Daud Petani, itu lain, dia tu awal lagi. Muhammad Daud Kelantan ni. Dan nenek saya nama Aminah. Ada makanan-makanan yang anak bila pergi Mekah, duduk rumah nenek ni. Pelik kata, duduk sini siapa belaka? Apa belaka dia? Budu sampai tempoyak sampai durian, masa tu payah sikit. Akhir-akhir ni durian pergi kapal terbang. Durian pun ada, tapi mahal lah. Waktu tu kita ingat orang beli durian 30 sekilo apa, mahal. Rupa-rupanya bila mari king, durian sudah jadi king. Tempat kita pun mahal daripada Mekah lagi dia punya harga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jangan duk bercerita makan-makan ni. Yang penting yujba ilaihi samarat. Orang bawa pergi. Musim dia cara dia, musim kita cara kita. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Akhir ayat ni Allah kata apa? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, kami telah menjadikan semuanya itu haraman aminan, buah-buahan dibawa ke sana, makanan-makanan yang ada. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Mana ayat ni asalnya turun ke kafir Mekah lah. Walakinna aktsara kuffari Makkah la ya'lamun. Tidak mengetahui, tak ambil cakna annaman razaqahum wa ammanahum fima madha hala kufrin. Allah yang beri mereka rezeki, makan, keamanan waktu kafir. Allah ini yang akan beri kepada mereka nikmat setelah mereka beriman. Apa yang menghalang mereka untuk masuk Islam? Kalau dalam bab ekonomi, down, hujah kamu tidak mantap. Dalam bab keamanan juga tidak betul. Sebab negeri Mekah sudah aman. Ada orang cuba nak kacau. Siapa nak kacau Mekah? Abraha. Kenapa Abraha ini datang sebelum datangnya Nabi SAW? Itu hikmah. Apa hikmah? Hikmah besarnya Allah nak tunjuk kepada kita, kepada Quraisy pada waktu itu, bahawa siapa yang nak kacau Mekah, mereka akan hancur. Ka'asfin ma'kul, macam daun kayu yang dimakan ulat. Tiba-tiba boleh kamu buat hujah, yutakhattaf min ardina. Masya Allah, kami akan dikeluar dari bumi kami. Jangan buat hujah biar mantap, hujah biar logik, biar nampak orang tengok dengan mata kepala dia jelas. Allahu Akbar. Baik, tamatlah ayat yang pertama. Hujah yang pertama, hujah balas Allah SWT kepada puak Quraisy. Kita pergi kepada hujah yang kedua, at-tazkir kepada puak Quraisy dengan binasanya orang-orang yang lawan Islam. Sebelum daripada itu, satu lagi
Para pelajar tengok ayat Quran surah Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah kata apa? Sembahlah Tuhan, pemilik rumah ini, yang telah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi keamanan ketika mereka takut. Mau nak apa lagi? Baik, kita pindah pada hujah yang kedua. At-tadhkir bi ihlakil umam. Allah peringatkan kepada Quraisy dengan kebinasaan umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Tengok ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya, serta mewah dan senang lena. Allah gambarkan orang-orang yang dibinasa dulu, mereka ni mewah, mereka hidup senang lena. Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringatkan Quraisy supaya dikatakan kepada Quraisy, al-kufru la yamna'ul khawf. Kafir tidak menghilangkan ketakutan dan tidak menghalang untuk turunnya bala. Bahkan kekufuran itulah menjadi sebabnya uqubah. Mu kata, kalau kami beriman, kami akan dikeluar daripada ini. Ini bukan satu benda yang betul, yang hakikat. Yang hakikatnya, kebinasaan kamu nanti dengan sebab kamu sombong, dengan sebab kamu angkuh, dengan sebab kamu kerah kepala, tak mau beriman. Itu punca kebinasaan yang sebenar. Faka'anna Allah yudallilu litakzibi haula. Ayat ini menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa sebab kebinasaan semua umat-umat yang terdahulu sebab mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla dan mendustakan rasul-rasul mereka. Itu punca sebenar. Ni kamu mari buat terbalik pula dah Allah. Dia kata apa? Kami tak mau beriman kerana takut hilang nikmat dunia yang kita miliki. Allah Ta'ala bala balik, akan hilang nikmat ini dengan sebab kamu kufur. Tengok. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Berapa banyak dah negeri-negeri yang penduduknya gagah-gagah, penduduknya hebat-hebat. Sebagaimana yang kamu pergi rihlatus syita'i was saif, selalu kamu tengok puak-puak Ad, puak-puak Samud, kaum Ad di sebelah Yaman, Samud, wa ila Samuda akhahum Salihah di sebelah Syam. Mu tengok orang buat rumah, di korek bukit buat rumah, bukannya main-main, bukan buat dengan zinc pada zaman kita ni, bukit. Tidak ada halangan untuk Allah Ta'ala binasakan mereka. Tapi apa boleh buat, kerah kepala. Tengok dalam ayat ini Allah cerita lagi. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Mu tengok, maka itulah dia tempat-tempat tinggal mereka terbiar, tidak didiami oleh orang sesudah mereka dibinasakan, kecuali sedikit je. Mana negeri dia tu kosong, tak ada apa. Wa kunna nahnul warithin, dan sungguhnya kamilah yang mewarisi mereka. Allah kata, aku serah balik negeri ini kepada orang lain yang lebih baik. Yang lebih baik.
dari kamu. Tengok huraian para ulama, dia kata apa? Lamma tasabbaba, bila Allah Ta'ala gambarkan sebab-sebab kebinasaan umat dulu, maka sudah tentu kamu berfikir nak tengok apakah peninggalan orang dulu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu. Tengok ni para pelajar, ini ilmu nasabah, ilmu menghayati tadabbur Quran. Allah Ta'ala gambar ini, fatilka masakinuhum. Allah Ta'ala jamak isyarat bi adatil bu'di. Nuh, tengok di sana. Itu ayat dia, fatilka masakinuhum. Kamu pergi tengok di sana berapa banyak kampung-kampung, negeri-negeri, rumah-rumah kediaman orang kafir dulu telah ditinggalkan kosong. Itu dipanggil ayat hikmah. Kenapa Tuhan kata fatilka? Isyarat kepada jauh, menunjukkan banyak dan senang untuk kamu pergi tengok. Wa ala bu'di rutbatiha fil halak, walaupun jauh mereka telah binasa, kamu mampu untuk pergi tengok. Dan memang kamu, siapa kamu itu? Quraisy pada zaman Nabi, memang mereka mengembara rihlatus syita'i was-sayf. Tapi apa boleh buat? Kamu memang kerah kepala, memang tak mau dengar kata, pergi tengok saja je, tapi tidak ikut arahan Allah Azza wa Jalla, maka kamu kerugian, banyak kerugian yang berlaku. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata illa qalila, kecuali sedikit ya orang duduk di situ. Ai illa qalilan minas sukna hina yanzilu ba'dul marra fima baqiya minha. Maknanya ketika orang lalu nak pergi ke Syam, lalu di Madain Saleh, menumpang duduk berteduh di bawah rumah peninggalan buah-buah kaum Samud. Kosong tempat. Orang tak duduk daripada dulu lagi. Mari zaman kita ni, zaman Islam, Nabi SAW pula larang jangan masuk kepada diyar al-mal'unah. Kamu jangan masuk ke kampung orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Jangan duduk di situ. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok ayat yang terakhir yang kita nak bincangkan di sini, ayat 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana negeri sebelum ia mengutuskan ke ibu negeri itu seorang rasul yang akan membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Ila ba'atha fi ummi rasulan yatlu alaihim ayatina. Allah Ta'ala hantar al-wakil, hantar rasul pergi berdakwah, pergi jumpa dengan ketua-ketua dia. Kadang-kadang rasul duduk kat situ je, anak-beranak dia juga. Wa ila samuda akhahum, anak-beranak dia. Banyakkannya akhahum dengan mana? Anak beranak saudara mereka, keturunan dia orang kampung tu juga. Kecuali beberapa nabi yang bukan orang kampung, seperti yang kita dah bincang dulu, macam Lut, dia mari daripada Babylon. Dia bukan orang asal di Khurasadun. Tak apalah, yang pentingnya ramai juga di kalangan mereka ni akhahum, bermakna ai fi min nasabihim, daripada keturunan mereka. Artinya Allah SWT tidak binasakan mana-mana kaum kecuali dihantarnya Rasul membacakan kepada penduduk-penduduknya ayat-ayat keterangan kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan
tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Kita mengatakan ini bahayanya zalim. Menjadi sebab kebinasaan itu mari daripada kezaliman. Tengok huraian dalam tafsir. Aqabal i'tibaru bil qural muhlakah. Allah Ta'ala setelah menyebut negeri-negeri yang telah dibinasakan, ayat 59 ini bayan asyrati halakiha wa sababil. Allah nyatakan sebab-sebab dibinasakan kaum. Kenapa binasa? Apakah sebab dia? Tanda-tanda untuk memberi amaran kepada musyriki al-Arab. Hei, pupuk kamu, jangan duduk besar kepala, jangan duduk keras kepala, jangan duduk cari alasan banyak-banyak. Kamu tengok apa sudah jadi kepada orang yang dahulu. Mereka sudah binasa. Seolah-olah ayat ini menjawab kepada soalan, limadza ma ahlakallahu al-kuffar qabla Muhammad ma'annahum kanu mustaghriqina fil kufri wal inad. Dikata ada juga soalan, orang-orang kafir daripada Nabi duduk kerah kafir situ tak mati-mati sebelum Nabi kita datang ni, kenapa? Jadi maka Allah tak jawab dengan umat dulu. Umat dulu selagi tidak dihantar Rasul, mereka boleh lagi duduk relax-relax di situ. Tapi bila Rasul sudah datang, walam yakun rabbuka liyuhlikal qura hatta yab'atha fi a'zamiha wa asliha. Allah gambarkan dalam ini, kebinasaan itu bermula daripada mana? Dihantarnya Rasul di bandar. Rasul tidak duduk di kampung, duduk di bandar dia. Sebab dari bandarnya dia akan pergi turun ke bawah. Tak ada dari kampung naik ke bandar, itu tidak. Bandar ke bawah, ke kampung. Itu dia panggil atas. Baik para pelajar sekalian, al-qura di sini muhlikal qura, kata di ulama tafsir, al-qura al-mudun, bandar-bandar yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bandar, bandar tu bandar ni. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut hatta yab'atha fi ummiha, di mana ke ibu negara, ibu bandar tu di mana? Maka ulama mengatakan Ummul Qura iaitulah Makkah. Bagi zaman ini, zaman kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Ummul Qura tu di mana? Mekah. Mekah tu dia panggil Ummul Qura, ibu segala negeri. Bagi umat dulu, fi kulli zaman, setiap umat yang lain, Ummul Qura tu ibu negeri dia lah. Kalau zaman Nabi Musa, Firaun dulu di Mesir. Zaman Nabi Nuh, di tempat dia. Semua Nabi ikut Ummul Qura tu ada tempat dia. Tapi untuk umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dikenali dengan nama Ummul Qura, iaitulah Makkah Al-Mukarramah. Sebab apa? Sebab kata di ulama, dia kata Qura, negeri Arab yang berdekatan dengan Mekah tu banyak. Jeddah, Mina, Taif, Yathrib, Qura-Qura besar no, Yaman, Bahrain. Jadi Ummul Qura itu Makkah Al-Mukarramah sebab ada terjawab dalam kitab kita ni, dalam buku Mekah ni, kita kata nama dia Ummul Qura sebab dia ni ibu kepada kampung. Kerana bumi lain tu dibuat awal-awal, inna awwala baitin, mula-mula bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala, bumi Mekah. Kemudian barulah terlebar ke tempat lain. Dan yang pelik lagi, kita duduk di sudut mana atas dunia ni, kita boleh menghadap ke arah Kaabah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itulah rahsia nama dia Ummul Qura. Tuan-tuan carilah dalam buku kita tu, panjang lagi cerita Ummul Qura ni. Anak macam biasalah, bila cerita bab sejarah Ummul Qura, sejarah Madinah ni, rasa semangat selalu. Kita ingat rasa dekat je jiwa kita dengan dua tempat, dua tanah haram yang mulia ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki kepada kita semua, saya dan tuan-tuan, dapat jejak balik
masjid Nabi nak pergi ke Quba, dia ada sedia basikal sekarang ni. Allah, geng-geng kaki gatih ni kalau pergi Madinah dia tak naik dah rasa. Dia boleh sewa basikal tu pergi ke Masjid Quba, balik pula. Dia ada lorong khas, lorong pedestrian jalan kaki dan lorong basikal. Kita kata Masya Allah, orang yang pergi sehari dua ni sukalah. Cuma saya tak pasti bila ke visa dibuka untuk kita secara awam, secara umum ni. Kita kata wallahualam. Tapi letak dalam hati kita, kita nak ke Makkah dan dua tanah haram ni insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita jangan cakap bab kita cakap bab dalam Quran ni dulu supaya hati tu tenang-tenang, berfikir, berdoa kepada Allah SWT supaya COVID ini hilang, kita dapat ke sana dalam masa yang dekat insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, akhir ayat ini Tuhan gambarkan sebab-sebab kemusnahan, sebab-sebab kebinasan itu di mana wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan tidaklah menjadi kebiasaan kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Allahu akbar. Jadi sebab dikata az-zulmu, zalim itulah menjadi sebab besar. Apa sebab besar? Binasanya mana-mana kaum. Kata di para ulama, bisabab ittisafin bizulmi ay bil kufri. Zalim yang paling besar sekali dalam sejarah perjalanan hidup manusia ni, dia panggil syirik pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil zalim. Zalim hubungan di antara manusia dengan Allah. Kemudian mari kategori yang kedua, zulmul ibad ba'duha ala ba'd. Kezaliman yang berlaku di antara sama-sama manusia. Kezaliman yang berlaku antara sama-sama manusia, ini juga zalim yang dahsyat. Kita jangan kata kita dengan baik dengan Allah, bolehlah kita lantak manusia. La. Ada orang baik dengan manusia, tapi zalim dengan Allah, tidak mahu beriman, itu juga bahaya. Maka dua-dua kezaliman kita kena hapuskan. Zalim dengan diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan syirik bagi orang kafir, ataupun melakukan maksiat derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah gambarkan dua ayat lagi dalam surah Al-An'am. Tanda surah Al-An'am ayat 131. Zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Jadi Allah Ta'ala binasa tu dengan sebab kezaliman. Dalam surah Hud ayat 107, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Jadi dua-dua ayat ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala akan binasakan sekira mereka melakukan kezaliman. Allahul musta'an. Kita mengatakan, kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mari zaman kita hari ini, kezaliman yang berlaku juga berat. Semalam satu kenyataan, saya tak pastilah kenyataan itu, tapi sudah ditulis dalam berita-berita, muhasabah kepada kita tentang sebuah tempat dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla sedikit untuk peringatan, kerana di sana banyak orang buat khurafat, banyak buat benda yang pelik-pelik. Di zaman kita pun masih ada. Sebab itulah kita kena hati-hati tuan-tuan. Kalau ada tempat maksiat, tempat mungkar, kita hapuskanlah, sekat manusia daripada melakukannya. Cuma kita orang awam ni tak boleh nak sekat je, marah orang. Pihak kerajaan, pemerintah lah kena sekat, baru orang dengar kata. Allahu Akbar. Saya dibawa pergi ke sebuah pulau, pergi tengok tempat orang duduk memuja kat situ. Takut kita. Pergi atas bukit pula, bukit yang turun air kuat tu. Kita diberi taklimat bahawa atas gunung ni ada telaga tu, ayuhlah tempat orang buat benda-benda pelik khurafat situ.
ada tempat orang pergi macam-macam. Kita kata ini semua ni mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan berani-berani kita ni orang panggil dah mati rasa. Mati rasa maknanya biasa sangat tengok benda-benda ni, jadi satu normalisasi dia tengok orang buat benda yang benda-benda khurafat macam ni. Seorang syekh Arab daripada Mekah, Arab Saudi, dia mari buat daurah di Malaysia. Dia dengar kata satu bukit dekat tak jauh daripada Kuala Lumpur ada sebuah bukit tinggi, tanah tinggi di sana, cantik, dengan udara sejuknya, dengan tempat comelnya. Jadi dia nak pergi. Sahabat kita bawa naik kereta, naik bukit, pusing. Siapa atas bukit? Kawan ni salah cerita. Dia kata ni Syekh, hadza tempat orang berjudi ni, kasino ni. Bila dia dengar, berhenti Tok Syekh, tak lalu nak makan. Mari, turun cepat. Turun cepat. Naik kereta nak turun daripada bukit. Sebab apa? Aku bimbang, takut kemurkaan Allah Ta'ala turun di sini. Kita kata Masya Allah, orang yang tak biasa mari tempat maksiat menggigil bila dengar tempat ni tempat maksiat. Tempat orang buat kezaliman itu, zalim pada diri sendiri dengan melakukan maksiat macam-macam, duduk minum arak, duduk berjudi. Itu yang jelas lah, yang rasmi, yang boleh lesen. Yang lain-lain itu kita kata wallahu alam. Allahu akbar. Ini tapi apa boleh buat? Sebagaimana kata penyair Arab, ma li jurhin bimayyitin ilam. Ma bi jurhin, luka tidak menyakitkan orang mati. Kalau ada orang mati mayat, kita pergi ambil pisau, kita toreh dia, sereng. Mengadu dia? Tak mengadu. Kalau mengadu lari kita, ni hantu bukan. Hati manusia yang sudah mati macam tu, tengok benda maksiat, benda mungkar, simple je, biasa-biasa. Allahul Musta'an. Kita mengatakan kita yang menjadi tanggungjawab. Para pendakwah mengingatkan masyarakat supaya jauhkan diri daripada tempat maksiat. Pihak penguasa juga mesti berusaha untuk jauhkan maksiat. Anak yang saya bimbang sekali kat mana? Naik kapal terbang. Allahu Akbar. Kalau naik kapal terbang Arab Saudi, kita rasa lebih tenang. Pramugari pun pakaian pun lebih sopan. Arak tidak dihidangkan. Tapi naik kapal terbang kita ni, anak-anak orang Melayu sengih-sengih dalam pakai kain terbelah sana sini, duk jajah arak pula atas kapal terbang. Wine. Saya panggil seorang, saya kata, mate, mari sini. Awak pagi ni arak ni kan? Oh, dia kata arak. Yang awak pergi duk jajah orang ni, happy sangat ni kenapa? Awak jual ke? Dia kata, tak jual, bagi je siapa dia nak. Kita kata Masya Allah. Kata awak selesai dulu, mari sini. Kita bagi tazkirah atas kapal terbang, menangis buah-buah dia. Ustaz doakanlah kami dapat kerja lain. Doakanlah supaya pihak pemerintah boleh bercelik mata, hapuskan jualan arak di atas kapal terbang. Sebab kalau di kedai arak, kita tak akan masuk. Tapi atas kapal terbang nak lari mana? Kita nak pergi Mekah, nak pergi ke tempat-tempat yang kita nak pergi. Tiba-tiba dijual arak atas kapal terbang yang mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Jadi pihak pemerintah celik-celik mata. Dah banyak peringatan orang Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan sampai kezaliman yang dibuat, maksiat itu mengundang bala Allah Ta'ala yang lebih besar. Baik para pelajar sekalian, kita baca balik. Saya bagi maklumat ini kepada sahabat-sahabat kita yang boleh menyampaikan suara ini kepada kerajaan. Tapi begitulah beberapa peristiwa. Saya nak sebut nama kapal terbang pun sedih. Anak-anak mangsa-mangsa masih lagi teringat pada ibu bapa, ya, berapa nombor kapal terbang yang jatuh, tuan-tuan pun tahu. Allah Ta'ala lah beri keampunan kepada saudara-saudara kita yang hilang kapal terbang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesabaran dan beri kepada mereka ganjaran yang sebaiknya. Kita katakan kezaliman itu perlu dihapuskan.
pihak pemerintah celik-celik mata, jangan duduk senang-senang hati. Nah, kalau kita kata dia juara atau betul-betul keuntungan melampau-lampau untung, ada juga pulangan dunia. Ni tak ada punya untung pun punya rugi. Tapi arak jual juga. Apa benda, apa faedah Lis? Nak cari kemurkaan Allah Azza wa Jalla saja atas muka dunia kita ni. Allahu Akbar. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita dengan beberapa fawaid, faedah-faedah yang dapat faedah pendidikan. Kita ambil ringkas je, kerana kita ada lagi sesi kedua lepas ni. Yang pertama, tuan-tuan tanda, faedah yang pertama, qalu innattabi'il huda. Bila orang kafir bawa hujah, kalau kita beriman, kita akan dihentam oleh orang lain. Maka Allah Ta'ala balah balik, mu kena sedar, Mekah ni tanah aman, bumi aman, negara rezeki banyak. Hujah kamu ni tak betul. Kita sekarang ni pun kena buat macam tu juga. Kena buat. Kalau ada orang berhujah, kalau kita laksanakan undang-undang Islam, saya daripada kecil lagi dengar cerita. Oh, kita kata gini-gini, oh kita akan dimarah oleh orang kafir, marah ni tak minum air teh, kita tak ada gula. Contohnya, sampai begitu takutnya kita. Mentos dia panggil ni, dongeng. Kita kata apa yang kita takut? Orang negara Arab yang tak ada orang kafir pun, Mekah tu boleh je makan. Semua makanan yang awak nak ada. Ikan pengasan ada, budu ada, petai pun sampai. Tak usahlah hujah. Jadi hujah ni, kalau orang hujah agama menyekat, kita kata lah, maksiat tu yang sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, qauluhu ta'ala, rizqan min ladunna. Rizqan min ladunna, rezeki yang kami beri itu Allah yang anugerahkan. Allah yang anugerahkan. Jangan duk besar kepala, dengan sebab kita lah. Kita lah. Kita mengatakan Allah Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Kita hanya pekerja yang menyampaikan, yang mengeluarkan hasil itu usaha kita, tapi semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu yang dipanggilkan dalam bahasa kita kata khalqul, manusia ni buat benda, tapi yang menciptakan, yang menentukan semuanya Allah Azza wa Jalla. Mana kita kena usaha lah. Kita kata kita tanam, kita buat, tapi semua itu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil fi'lul abdi khalqullah. Perbuatan kita, tapi semua tu makhluk Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Yang ketiga, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha ummaha di sini, ummul qura di sini nama dia Makkah. Ummul qura nama dia Makkah Al-Mukarramah. Mekah tu Ummul Qura. Sebab apa Ummul Qura? Keliling dia tu negeri lain yang banyak dah kita cerita tadi. Jadi kalau Mekah tu binasa, Mekah tu telah tidak lagi menjadi kiblat dalam bab kehidupan, maka akan rusaklah dunia ini. Sekarang ni kiblat solat tak ada siapa pertikaikan, tapi dia panggil kiblat dari sudut kehidupan manusia. Kita nak tunjuk di mana. Orang Mekah lah patutnya menjadikan mereka itu model. Oh, saya belajar di Mekah ni, saya ambil ni di Mekah. Tidak, kita pergi Mekah pun macam-macam benda pula ada. Kita kata Allah Ta'ala lah bagi hidayah kepada kita semua. Yang keempat, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kita tidak binasakan mana-mana kaum kecuali mereka itu zalim. Zalim itu ada dua kategori. Zulmul zalim pada diri sendiri dengan melakukan maksiat, na'udzubillah, yang paling dahsyat melakukan syirik, dan zalim sama-sama kita. Itu ya. Yang kelima,
untuk menyelamatkan kita, para pelajar sekalian muslimin dan muslimat, tak usahlah duk tunjuk orang. Kita kata, sebagaimana kata ahli pendakwah kata, dia kata kita tunjuk satu jari ke orang, 4 jari lagi mai muka kita. Kita duk mai orang tu salah, orang ni salah. Yang bersalahnya semua kita, umat Islam. Bila kita tengok maksiat, kita tidak berusaha untuk menghilangkannya. Ni sekarang ni kita panggil bahasa netizen. Kalau dia tak setuju, dia terus cerita macam-macam dia buat. Sampai orang kata Yahudi pun koyak dengan sebab dia. Apa-apa pun, kenapa kita tak guna kuasa yang ada ini untuk membantah segala maksiat yang berlaku? Tidak, kita bila ada benda-benda masing-masing tunjuk sana tunjuk sini, kita mengatakan kita sebagai orang beriman mesti berusaha untuk menghapuskan semua benda perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka dunia, supaya kita selamat insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat kita, ayat 60 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pelajar sekalian, insya-Allah seperti yang dijadualkan, hari ini hari Ahad kita ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Semalam oleh kerana kita ada kuliah duha Masjid Negara, jadi kita tak adalah tanya jawab kan. Kena ada masa juga, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita masuk kepada sesi tanya jawab siri yang ke-31. Banyak dah ni. Yang lepas-lepas tuan-tuan tengok balik ke tidak? Ke hafal belakang dah. Siri yang 31 pagi Ahad 12 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 5 hari bulan 1, hari bulan Safar, 5 hari bulan 2, 1443. Isu yang pertama yang kita nak bincangkan di sini iaitulah isu bagi derma kepada kita, admin kita ni, melalui bintang. Saya terjemahlah kan, tuan-tuan tengok sendirilah. Bintang yang ada di grup kita ni. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah penjelasan ini telah diberi dalam grup-grup yang telah ada, bahawa derma melalui bintang ini di Facebook, dia akan diambil peratusnya oleh pemilik Facebook. Dia akan ambil peratus. Kita tengok ada 3 kategori tu. Kalau yang paling murah sekali berapa dia ambil? Kalau yang banyak, yang paling tinggi darjat dianya sampai separuh daripada apa yang diberi. Dekat dengan separuh, dekat dengan 50%. Maknanya banyak lah. Oleh itu, para pelajar sekalian, tak kisahlah kita ikut trend. Duk main Facebook ni nak bagi derma, ambil bintang-bintang ni tak perlu. Kalau kita nak juga, bagi je infak melalui saluran yang telah kita sediakan. Nombor-nombor akaun yang sudah sedia ada.
Nombor yayasan kita YPSD sudah ada, tuan-tuan boleh salurkan ke situ. Cuma catat nak bagi kepada siapa. Nak bagi kepada masjid, nak bagi kepada orang tua anak yatim, nak bagi kepada admin, kita tulis tu. Ini untuk ni. Alhamdulillah kita satukan akaun, tak payah banyak-banyak pening kepala. Yang pentingnya catatan tu kena ada. Dan tak perlu guna bintang-bintang lagi. Tolonglah bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang tak baca ataupun tak peka, tak memahami isu ni, sebab kita tak mahu kerugian bila kita derma kepada orang lain yang bukan Islam. Agak-agak ke mana duit itu akan pergi? Duit itu ke mana pergi? Rugilah kita daripada kita hampir separuh diambil. Kata Allah Akbar. Jadi para jemaah sekalian, gunalah saluran yang sedia ada. Walaupun dia panggil nampak kampung, kekampungan dia bagi apa ni, cara kita lah tidak nampak orang modern, tak apalah, bagi je pada nombor akaun yang ada itu. Alhamdulillah. Baik, isu yang kedua, soalan yang kedua yang ditanya, boleh ke baca surah Al-Fatihah saja dalam solat sunat? Dalam solat sunat ke solat fardu boleh je. Maknanya rukun solat, para pelajar tanda, rukun solat Al-Fatihah, rukunnya bacaan. Selepas baca Fatihah, soalan kita ni sebab ada sebahagian masjid meletakkan 10 minit antara azan dengan iqamah. Daripada masuk waktu sampai iqamah 10 minit. Azan dah berapa minit dah habis. Kita ni sebelum zuhur, kita nak solat 4 rakaat sebagaimana yang telah diputuskan dalam kempen projek mega kita. Jadi nak 2 rakaat tak sempat. Jadi kita kena ambil laju sikit. Baca Fatihah saja kita kata boleh. Bahkan kalau dalam solat fardu pun boleh juga. Cuma afdal, yang terbaiknya selepas Al-Fatihah kita amin waladdallin amin, kita bacalah surah-surah yang kita hafal, yang kita ingat. Itu yang terbaik. Jadi boleh tak Ustaz tolong syorkan pihak pengurusan masjid daripada 10 minit di up naik 15 minit? Boleh kita sampaikan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan ahli qaryah lah bincang dengan JK masjid. Macam sekarang anda tengok jam yang ada di masjid itu macam disatukan dia punya sistem. Di masjid saya pun dapat jam, orang hantar mari, jazahullahu khairah. Kita pacak di dinding kita. Jadi dia satukan. Daripada azan sampai ke iqamat sudah ada waktu. Jadi kita ejahlah sikit, terutama sekali solat qabliyah zuhur tu tak sempat. Nanti kita bagi masa biar cukup 15 minit ke. Kalau subuh letak 20 minit. Sebab
dekat London, tak, duduk di London, duduk di Paris, duduk di macam-macam, tak payah simpan gambar-gambar itu. Tulisan-tulisan ni tulis macam ayah dia tulis. Ayah, abang semalam Pak Cik tu datang, ni kami bagi dia makan seperti yang ayah suka. Wah pun cerita-cerita ni mengarut dalam Facebook, menunjukkan kita tu tidak sabar. Tidak sabar dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada soalan yang keempat. Mohon penjelasan, adakah sama cara sunnah qada hajat kecil di antara laki-laki dengan perempuan? Maksudnya kena berdehem. Kalau dia bagi soalan tanya berdehem, tadi saya kata sama ya, dua-dua tu kena pergi tandas belakang. Cuma ada tandas yang sesuai dengan dia keadaan masing-masing. Masalah dalam kitab kita ni ada sebut untuk nak menghentikan betul-betul kita punya tamakkan air kencing tu, dia kena berhenti, kena berjalan. Ada kitab ni sebut. Dia kata berhenti, berjalan, tanahnu, berdehem. Ada kata kena gosok-gosok dia punya kemaluan supaya keluar. Jadi para ulama Nawawi kata hadis yang kata kena iza balahrun falyantar zakarhu tu salah, hadis tu dhaif. Bahkan waktu saya tulis tahqiq kitab Al-Matlabul Ali dulu, Ibn Rifah kata ini boleh merosakkan anggota kemaluan dia ni. Asyik hari-hari duduk gosok, duduk penyik dekat waktu suruh keluar air kencing lah. Dia air kencing dia automatik ya, bila berhentilah dia. Kecuali orang yang sakit, orang yang uzur, ada masalah prostat, itu nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta selamat. Jadi masalah ada kata kena berjalan dulu beberapa langkah, undur balik, lepas tu pergi basuh semula. Ada kata ya tadahnu, kena berdehem-dehem. Jadi kita kata semua tu hadis yang kata gosok-gosok tadi tu pun tidak sahih, kata Imam Nawawi. Adapun berdehem juga tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan bahkan nampak macam was-was pula. Kadang-kadang orang ni ujung tandas tu dia punya duduk bunyi. Kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Kita rasa dah berhentilah. Jangan pergi kepada was-was. Wallahu a'lam. Jadi tidak adalah berdehem-dehem orang perempuan duduk berdehem dalam tandas pula. Jangan. Soalan yang kelima, ada video kata kelebihan baca ayat 1 hingga 3 surah Al-An'am. Video macam-macam lah video ni. Ada yang ustaz dia zaman kita ni, zaman mutakhir ni, keluar satu video, satu channel baru pula, nama dia TikTok. Saya tak kata TikTok ni buruk semua, tidak, jangan salah faham. Ada ramai ustaz-ustaz kita guna TikTok untuk buat video pendek, mengajar tajwid, tidak jadi masalah, silakan. Tapi kegairahan nak guna TikTok ni lah saya tengok ustazah pun sibuk juga dia buat TikTok. Tuan-tuan, bangun pagi-pagi baca ayat ni, baca ayat 1 hingga 3 surah Al-An'am. Mana ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, sampai ke ayat yang ketiga. Apa kelebihan dia? Tengok dengar kelebihan besar, kelebihan dia. Baca ayat ni selepas solat subuh. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia baca ayat ni. 3 ayat daripada surah Al-An'am ni. Apa kelebihan? Kelebihannya Allah Ta'ala wakilkan 70 malaikat 70 malaikat beristighfar kepada orang tu. 40 malaikat mencatatkan kebajikan sampai hari kiamat. Sedap lagi ya, dalam video ni, video TikTok ni, dia kata apa? 70 malaikat bawa cemeti untuk pukul iblis yang nak ganggu kita. Dia punya kelebihan besar-besar. Dan hadis ni, sebagaimana kata di para ulama, Imam Suyuti sendiri, jadi dia kata dalam Durrul Mansur, dia kata dia sadar kepada Ad-Dailami. Ulama muhakkik kata sanaduhu wahin jiddan.
sekalian, hadis itu tidak sahih. Tak payahlah saya sebarkan. Cari banyak tak? Ajar orang supaya baca zikir-zikir yang maksur, yang Nabi kita ajar. Baca ayatul kursi, amanah Rasul, 3 kul. Banyak yang sahih. Kenapa kita sibuk nak pergi buat video-video yang kecil itu, yang pelik-pelik? Tuan-tuan nak main, kita main. Saya bukan larang. Cuma kita kata di antara kegairahan orang yang mula buat video pelik-pelik ni, saya tengok melalui itu. Sebab dia mudah. Kemudian di akhir ayat dia, jangan lupa share. Itu ayat famous. Jangan lupa share. Saya tak suka main share-share lah. Orang tu nak share-share lah. Kita nak suruh orang share buat apa? Orang rasa ada faedah, dipersilakan. Baik, soalan yang ke-6. Bolehkah kita gantung baju semalaman di dalam bilik air? Maknanya kita basuh baju ni, basah, kita gantung kat situ jemur. Sebab dalam bilik air tu kan ada jin dalamnya. Sedap juga soalan dia. Dia main jin tak boleh gantung. Kita kata janganlah. Waktu saya tengok soalan ni, kita pun senyum je. Tapi bila tengok dalam majlis, dalam fatwa Arab, ada juga rupanya. Dia kata ni, hal yajuzu ta'liq as-siyab fil hammamat. Harus ke, boleh ke kita gantung baju jemur dalam tandas? Haizu intashar muakharan, tersebar sekarang ni, ada orang sebar tulisan-tulisan tak boleh gantung baju dalam tandas kerana syaitan dulu itu. Rupanya saya tak tahu benarnya ni terjemah dalam terjemahan daripada hak Arab ni ke dia ambil sendiri. Kita mengatakan memanglah Nabi kita sebut kan, inna hadhil hushush muhtadarah. Hushush mana tempat buang air ni memang ada syaitan di situ. Sebab bila kita nak masuk, kita kena kata a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ni sahih. Cuma kalau kita kata-kata ni nak kaitkan dengan jemur kain, tak ada kena-mena lah. Sama juga ada setengah orang ni bila masuk tanda, keluar tanda, tutup pintu cepat, takut syaitan keluar. Kita kata subhanallah, kita tak boleh nak berinteraksi dengan syaitan seperti kita berinteraksi dengan orang. Dia ada dunia dia sendiri. Kan Nabi sebut bila bangun daripada tidur, kita kena masuk air dalam hidung, kemudian kita istinsar, balik, sebab syaitan duk tidur dalam khayashim. Syaitan duk tidur dalam lubang hidung. Macam mana kita nak buat pula? Sumbat hidung? Jangan. Jadi kita kata benda-benda gaib macam tu, kalau tak ada dalil, tak usah duk sebar-sebarkanlah. Jemur je kain tu. Cuma kita bimbang jemur kain di dalam tandas ni sebab kita masuk mandi, anak-anak kita masuk buang air, nanti takut terpecik dia punya air. Itu yang jadi masalah. Bukan masalah syaitan tu. Soalan yang ke-7, saya musykil tentang video dari seorang yang menganjurkan baca Bismillahilladzi la yadurru 40 kali selepas subuh untuk hindar kemudaratan. Untuk nak lawan COVID ni, sebab ustaz yang kempen tadi, dia kata dia ni anti vaksin. Jadi cukup dengan baca Bismillahilladzi la yadurru 41 kali. Soalan saya, adakah dalil 41 kali? Itu ya soalan dia je. Masalah vaksin tak vaksin tu masing-masing awak sendirilah. Dan banyak dah kita dah bincang pak ni. Jawabnya, doa itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu, Nabi kita bersabda daripada Aban bin Uthman. Nabi kita sallallahu bersabda, siapa dia baca? Baca belakang. Kita ambil kesempatan baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca dengan baik-baik, yakin, memahami makna dia. 3 kali je kita baca. Nabi kata lam tusibu faj'ata bala'in hatta yusbih. Baca malam, Allah Ta'ala tak mari bala menuju sampai ke pagi. Baca pagi tak kena sampai ke petang. Hadis ni sahih rawahu Tirmizi. Jadi kita baca cukup dah 3 kali. Baca 41 kali laju-laju, tak faham apa, kemudian aku dah baca dah. Ni ada seorang ustaz juga dia, bila orang ajak pergi injek vaksin, dia pelik. Aku dah ada vaksin daripada Nabi, 2 vaksin. Apa dia? Ni ayat Bismillahilladzi la yadurru
amanatu min syarri ma khalaq, kita kata memanglah hadis ni jelas, tetapi itu satu usaha, jangan duk kait benda ni. Cuma hadis Nabi ni sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kita baca 3 kali cukuplah tuan-tuan. Tak payah duk reka-reka lah ibadat amal-amal. Ni ada seorang orang ni marah dia orang ambil versi. Habis nak ambil apa ustaz? Air saya sudah jampi siap dah. Air ni siapa dia minum tak kena COVID. Air jampi pula mari. Jadi ada je kerja-kerja yang lain. Dia anti sana, dia bagi sini. Kita kata biarlah. Masing-masing ada cara sendiri. Buatlah apa yang kamu nak. Istafti nafsak. Bagaimana dalam hadis 40 yang kita bincang semalam. Hadis yang ke-27, Nabi kata istafti qalbak, tanya hatimu lah. Nak yang pakai yang mana? Allahu Akbar. Baiklah. Soalan 8, seorang lelaki berkahwin 2. Berani dia. Seorang di sebut nama negeri ni. Seorang di Kelantan, seorang di Selangor. Dia bergilir datang rumah isterinya 2 minggu sekali. Mana duduk 2 minggu sana, 2 minggu sini. Soalnya dia ni mana-mana tempat pun dia jamak belakang. Dia bila pergi rumah isteri dia jamak pasar di rumah dia di Selangor. Sebab dia kata dia tidak bermustautin di sana. Dia mustautin negeri Kelantan. Yang kedua, kita kata ada 2 masalah di sini. Masalah yang pertama, dia duduk 2 minggu. Rumah isteri ni 2 minggu. 2 minggu ni, kita tengoklah dalam kitab para pandangan ulama mengatakan, kita boleh qasar ni, kalaulah kita duduk satu tempat itu tak lebih daripada 4 hari. Dalil-dalilnya adalah perbahasan sepanjang, saya tak sebut di sini kalau jadi ceramah. 4 hari dia hidup 2 minggu. Tapi alasan dia bukan mustautin sini. Rumah ni rumah awak beli. Di sini ada isteri awak, mungkin ada anak. Habis apa lagi kita nak kata? Mustautin tu apa benda yang nak diistilahkan? Maka di sini para ulama mengatakan orang ini sudah dikira 2 qaryah. Dia balik sini, rumah isteri 1 qaryah, rumah isteri 2 pun qaryah juga. Dia hanya boleh jamak dalam perjalanan saja. Dia kata ada ustaz dia rujuk dengan ustaz kata selagi kita ni bermusafir kak, boleh jamak. Yalah kita ni semua musafir belaka, musafir menuju Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tengoklah dalam video kita banyak penerangan tentang masalah begini. Ramai orang salah faham. Kita tanya orang pun dia kata mustaqribi, orang yang pergi belajar luar negara, dia boleh jamak kosa sepanjang hidup dia. 10 tahun, 4 tahun di sana boleh. Sebab kita musafir. Kalau kita macam tu, tidak ada tawabin. Allahu a'lam. Soalan yang ke-9, macam mana adab muslimah belajar dalam kelas online? Macam contohnya kelas tadabbur ni ustaz dengan abang anak. Adakah muslimah perlu menutup aurat atau tidak? Tak perlu bertudung. Jawabnya tidak perlu bertudung. Puan kan duduk dalam rumah sendiri. Nak bertudung ke tak tudung tidak jadi masalah, bukan syarat. Nak belajar ni kena tudung. Yang syaratnya nak bertutup aurat ni waktu kita nak solat, itu syarat dia. Cuma orang panggil adab lah. Adab istiadat. Bila kita nak baca Quran kita letak ke ayat atas kepala, tapi tidak syarat. Kalau kelas online group 2 hala, macam apa-apa yang adalah Zoom ke, StreamYard, apa lagi yang ada ni, macam-macam ada lah. StreamYard, Webex, macam-macam nama ada lah. Itu kena tutup aurat. Sebab kita boleh interaksi dengan orang yang cakap. Orang lain tengok kita. Ni ada juga setengah orang ni dia masuk dalam grup tapi dia tak tutup aurat. Ingat di rumah dia pun tak pandai mana main alat-alat ni. Anak dia buka, dia tak tutup kamera, nampak aurat. Jadi kita, saya tutup kamera ustaz, mungkin ada tersalah terbuka. Jadi eloknya kalaulah interaksi menggunakan alat 2 hala, kita kena tutup aurat. Tapi kalau satu hala je macam live sekarang ni, satu hala je saya tak nampak tuan. Yang saya nampak depan saya tak ada kamera, ada handphone, itu je yang saya nampak. Jadi ini tidak jadi masalah. Soalan yang ke-10, di masjid saya salah seorang imam sejak dari dulu lagi, semasa tasyahud akhir kedudukan jari-jari kaki kanan beliau dalam posisi tidak menepati syarat. Maksudnya tak ikut sunnah lah.
Kan kita ni waktu tahiyat awal dia panggil duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk, maknanya angkat kaki kanan, masuk kaki kiri bawah tu. Saudara yang bertanya atau saudari, masalah ini kedudukan kaki selain daripada sujud. Sujud kita kena sujud ala sab'ati a'dha, sab'ati a'zum. Kena sujud itu kaki kita mesti rapat, mesti lipat macam ni, lipat kena rapat atas tanah, jangan terangkat. Kalau tidak tak sah solat. Adapun waktu tasyahud, waktu tahiyat itu dipanggil fadilah. Jadi kalau imam duduk macam mana sekalipun sah solat dia. Boleh jadi dia ada sakit gaut, boleh jadi banyak je boleh jadi. Kalau kita murajaah dengan dia sekali. Kenapa ustaz imam duduk macam ni? Kan imam juga ajar kita sunat duduk tahiyat akhir ni tawarruk. Tasyahud akhir kenapa tak duduk? Dia akan bagi tahu. Macam Anas sendiri Anda bagi tahu kepada pelajar, saya tak boleh duduk sebab lutut saya masalah, sakit. Jadi kita tak bagi maklumlah. Yang sunnahnya macam ni. Yang sunnahnya begini. Jadi kita tahu, kita kena maklumkan, tapi janganlah kita ketat sangat. Kalau kita boleh ajar sunnah itu yang terbaik, kalau tak boleh buat mungkin dia uzur, mungkin dia terlupa, tapi solatnya sah. Soalan yang ke-11, adakah rukun khutbah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ataupun cukup dengan kita sebut nama Nabi Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, para ulama telah bincang tentang selawat dalam khutbah ini, mengatakan mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan rukun khutbah. Maka bila kita nak selawat, kita kena sebut nama Nabi. Dia kata ni ya ta'ayyanu sirat salat, dengan sebut nama Nabi atau sifat Nabi. Kita kena kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Nabi. Tidak memadai kita kata sallallahu alaihi saja, tak boleh. Maknanya kena lapak selawat khas. Tak kira lah selawat yang terafdal, yang paling baik selawat Ibrahimi, tapi kalau kita selawat pendek pun sah lah. Contohnya kita di akhir khutbah kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat, kita doa sah. Itu baik. Soalan yang ke-12, adakah berdosa seorang suami yang tidak berterus terang kepada isteri yang bertanya tentang sedekahnya? Isteri ni dia cek dia punya akaun suami, nampak sedikit, abang bawa mana duit ni? Dia tak mau bagi tahu. Dosa ke? Dia tak berdosa sebab duit tu duit dia. Cuma dari sudut kira bicara kita dengan keluarga, maklumlah dah. Hari ni saya sedekah ke masjid 500. Saya masuk kat akaun pondok 200 contohnya. Ambillah duit kita dalam akaun tu, susulah sikit. Boleh jadi suami dia ni tak mau bagi tahu kepada isteri. Saya rasalah wallahu alam, kerana yang pertama dia nak rahsiakan sedekah dia. Sampai tangan kiri pun tak tahu. Jadi kalau isteri tahu tu bukan setakat tangan kiri tahu, kaki pun tahu lah. Yang kedua, boleh jadi wallahu alam si isteri ni cerewet, asyik nak audit duit suami dia. Sedekah Allah, abang sedekah pula hari ni, banyak duit ni, baik sedekah kat saya. Jadi masalah. Sebab itulah suami dia senyap-senyap je, tak mau. Kalau sedekah lah wallahu alam apa sebab, tanya suami sendirilah. Tapi dari sudut dosa tak dosa, kerana itu duit dia. Kecuali suami ambil duit isteri, ambil gaji isteri pergi sedekah lah, itu kena minta izin cik adik dia dulu, jangan baru. Baik. Soalan yang ke-13, adakah solat tasbih menghapuskan semua dosa, termasuk dosa dengan orang? Kita kata tidak. Hadis solat tasbih ni hadis yang panjang, diriwayat oleh Abu Daud. Nabi SAW bersabda kepada pakcik dia Abbas, dia kata, ya Ammi, ya Abbas, aku nak beri kepada satu perkara. Solat tasbih ni ada 10 kelebihan dia. Jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, yang awalnya, yang akhir, yang lama, yang baru, yang tersalah, yang sengaja, yang kecil, yang besar, yang rahsia, yang tersembunyi. 10 perkara. Maka di sini timbulnya khilaf ulama. Dia kata oleh kerana Nabi kata semua sekali, yang kecil, yang besar.
Baik, yang salah tu macam yang tersalah tu apa dosa yang salah? Maka di sini timbul para ulama tentang hadis solat tasbih ni diterima ke tak terima. Saya tengok perbincangan ulama di zaman dulu. Zaman dulu lagi mengatakan khilaf ulama tentang solat tasbih. Ada kata solat tasbih ni dhaif. Ada kata dhaif, campur-campur jadi hasan dia lain. Khilaf lah ulama di situ. Maka sebab itu kita nak mengatakan solat tasbih ni diampun ke semua, termasuk dosa-dosa besar, termasuklah dosa dengan orang, kita kata tidak semutlak itu. Ada hadis, kalau kita terima hadis ni sebagai hasan li ghairi, kita kata maknanya boleh diterima lah dari sudut amalan tu bagi orang yang nak terima. Tapi dari sudut kata solat ni hapus semua dosa, kita kata ada kriteria dia. Dosa besar perlu kepada taubat. Dosa dengan orang, syarat yang keempat, dosa dengan orang tak boleh dengan solat tasbih je. Kita kena pergi minta maaf, kena hantar balik, kena macam-macam kena. Ni anak baca satu buku ni menarik tuan-tuan. Nama dia, bagi ustaz yang ada bahasa Arab boleh tulis Bughiyatul Mutatawwi fi Salat Tatawwu. Dia bahas dalam sebuah kitab fi At-Tanqih lima ja'a fi Salat Tasbih. Dia kata apa? Hadis seperti ini yang menjanjikan pahala-pahala penghapusan dosa ini, janganlah seorang itu berpegang dengan hadis itu sehingga dia berani untuk buat maksiat. Sebab tak apa aku buat maksiat, dosa kecil ke besar, sekali aku solat tasbih, dia punya lupus semua kesalahan itu. Jangan. Kita dah tahu bagaimana Allah Ta'ala kabulkan ibadat kita, bagaimana Allah Ta'ala kabulkan taubat kita. Lepas ni kita ada satu soalan yang tanya tentang tanda-tanda Allah Ta'ala kabulkan taubat. Maka hadis solat tasbih ni hadis khilaf. Tuan-tuan yang nak buat, kita kata ada ulama yang mengatakan hasan. Yang tak nak buat sebab khilaf, kita kata biarkanlah awak tak nak buat. Jadi kita tak nak kelahi dalam masalah ini. Cuma soalan yang ditanya tadi, adakah dihapuskan semua dosa termasuk dengan orang? Kita kata tidak. Hadis itu umum, tapi ada khususnya. Dosa dengan orang, kita kena minta maaf. Kalau ada barang yang kita ambil, kena hantar balik. Tak boleh sewenang-wenangnya kita kata, oh beres ya, solat tasbih habis semua sekali. Tidak. Baik, baguslah.